Ini tajuk yang ke-10, amalan yang paling dicintai Allah SWT. Dan sebenarnya kita pun dah masuk hari ni apa, 15 Syaban dah. Kan? Jadi dalam bulan-bulan Syaban ini orang kata apa? Inilah, buatlah satu amalan yang mana walaupun tak banyak, tapinya istiqamah. Seperti mana yang dimaksudkan dalam hadis ini, kita akan baca sekejap lagi. Hadatsani Muhammad bin Abi Bakrin, hadatsana Mu'tamirun an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran bil laili wa yusalli alaihi wa yabsutuhu bin nahari fa yajlisu alaihi faja'ala an-nasu yasubuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalluna bi salatihi hatta kasuru fa aqbala fa qala ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Bakar, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir daripada Ubaidullah, daripada Sa'id bin Abi Sa'id, daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa pada suatu malam baginda Nabi SAW mengambil tikar yang diperbuat daripada pelepah dan daun tamar. Kalau kita ni tikar mengkuang tak? Bagi tikar mengkuang lah, ada anyam buat tikar ni. Jadi pada zaman Rasulullah tu daun tamar lah, ya, dibuat tikar. Jadi apa ketujuannya? Untuk dijadikan dinding tempat baginda Nabi SAW bersolat pada waktu malam. Dan pada waktu siang, baginda Nabi SAW menghamparkan tikar daun tamar itu dan duduk di atasnya. Jadi waktu malam Rasulullah tegakkan tikar itu, ya, supaya angin sejuk luar tu taklah masuk terus kena tubuh baginda, taklah sejuk sangat. Ya, waktu siang Rasulullah hamparkan tikar tersebut buat duduk di atas dia tak. Orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah SAW, lalu solat sepertinya, sehingga ramai yang mengikutinya. Rasulullah SAW datang dan menemui mereka lalu berkata, wahai sekalian manusia, beramallah sekadar kemampuan kamu, bahawasanya Allah SWT tidak akan jemu sehingga kamu semua berasa jemu. Allah Ta'ala jemu pun kita beribadat pada dia, kita minta pada dia, tak nak jemu pun. Tapinya Rasulullah kata apa? Takut ibadat kita tu bila kita paksakan ke atas diri kita, ibadat sunat lah, makanya esok-esok kita pula rasa jemu. Ya, ibadah fardu ni dalam rukun Islam memang wajib kena buat lah, memang kena paksa pun. Ya, tapi ibadah sunat Rasulullah kata apa? Bimbang. Takut-takut Rasulullah tak ada masalah, Rasulullah boleh buat. Tapi takut umat ni dia rasa jemu. Lama-lama dia tak buat langsung. Dan sesungguhnya Rasulullah bagi tahu, amalan yang paling dicintai Allah SWT adalah amalan yang dikerjakan secara berkekalan, yakni istiqamah, konsisten, berterusan. Apa lagi? Walaupun sedikit. Amalan tu tak banyak, tapi sedikit. Walaupun sedikit, dia tak banyak lah. Tapinya istiqamah kita buat. Berterusan lah. Mungkin lah kita macam bulan Syakban ni katakanlah. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Syakban. Jadi seolah-olahnya sahabat tengok Rasulullah ni macam puasa penuh. Tapi tidak demikian. Sebab Rasulullah ni
hanya puasa penuh sebulan dalam bulan Ramadan. Ada juga pandangan kata Rasulullah puasa penuh di bulan Syakban ni mungkin sebelum disyariatkan puasa Ramadan tu. Tak? Jadinya benda ni datang sebelum turunnya ayat lah. Tapi Rasulullah tak pernah pun. Ya, kan Rasulullah tak pernah puasa penuh sebulan melainkan dalam bulan Ramadan sahaja. Tetapi dalam bulan Syakban Rasulullah kerap berpuasa. Banyak berpuasa tak? Banyak berpuasanya itu pun seolah-olah sahabat kata kami tengok Nabi ni macam puasa penuh pula sebulan. Tapi kadang-kadang tengok Rasulullah ni macam tak puasa pula. Kan? Nak bagi tahu tak adalah satu kewajipan. Itu satu galakkan kepada kita. Kenapa tuan-tuan? Sebab puasa bulan Syakban ni kita nak latih perut kita lah. Kalau kita memang konsisten, dah biasa puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat hari putih 13, 14, 15 setiap bulan Islam, tak ada masalah pun nak. Cumanya latihan. Nak sebelum masuk Ramadan ni latih-latih perut tu bagi biasakan lapar kosong. Kan? Takut-takut esok masuk bulan Ramadan, pagi-pagi dah buka peti ais dah kan, tengok kan. Tak sedar tak. Dah buka peti pagi-pagi dah. Tak apalah, kalau tak tahu rezeki tak. Jadi nak latih sebenarnya. Ni yang kata Rasulullah banyak puasa bulan Syakban. Kan? Sebab dia persiapan untuk menghadapi Ramadan. Dan hadis ini pun ya mungkin menjurus kepada bulan Ramadan lah. Sebab Rasulullah keluar solat sunat, kemudian pada hari yang keduanya bertambah ramai orang semayang di belakang Rasulullah. Masuk hari ketiga lagi ramai, tapi Rasulullah tak keluar dah. Kan? Jadi esok subuh tu Rasulullah keluar, Rasulullah beritahu. Kan ya, antaranya maksudnya ni lah. Sebab apa? Rasulullah kata apa? Ya, takut nanti kamu yang rasa jemu. Ni seperti mana maksud hadis ni. Dan lagi Rasulullah bimbang takut ya, solat tarawih itu dijadikan kewajipan pula. Sebab waktu tu wahyu belum turun, orang kata belum habis lagi turun, masih lagi dalam proses penurunan wahyu. Bagi kita tengok pun dalam bulan diwajibkan, difardukan kepada kita untuk puasa bulan Ramadan ini ialah pada tahun kedua Hijrah, dalam perang Badar. Ya. Sebelum perang Badar kan, jadi tu. Ya. Jadinya sebab Rasulullah bimbang lah dua perkara. Pertama, Rasulullah takut ya umat dia ni rasa jemu beriadat sebab rasa ni. Yang keduanya Rasulullah bimbang jugalah. Rasulullah tak salah bimbang kat umat ni. Takut-takut diwajibkan sembahyang tarawih tak. Kita sembahyang fardu 5 waktu pun ada yang dalam kalangan orang Islam yang celang-celuk. Kan? Tak pernah cukup 5 waktu. Ya, tarawih subuh lah tak? Jadi atas sebab itulah konsistenkan diri dengan solat fardu 5 waktu. Ya, insya-Allah solat-solat sunat lain dia akan jadi ringan. Tapi kalau benda yang solat fardu 5 waktu pun tak boleh settle, yang datang lain tu susah sikit lah. Kan? Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang ni yang mana bila mana dia tak konsisten dengan solat fardu 5 waktu ni, ya, pada dia ibadah pada sunat ni lagi tak buat lah. Yang tarawih lagi tak buat. Balik layan buka Isro lagi best, layan malam-malam cerita apa tak. Orang ni dia buat tarawih, dia tadarus kan. Hadis riwayat Bukhari yang ke-5861 dan Muslim hadis yang ke-782. Pengenalannya, istiqamah adalah merupakan daya kekuatan yang diperlukan sepanjang hayat manusia dalam melaksanakan tuntutan Islam. Kena ada yang konsisten. Ya, ia bermula daripada amalan hati, amalan lisan dan anggota tubuh badan. Semua amalan dapat dirumuskan, segala amalan dapat dirumuskan dalam pengertian ibadah sama ada dia ni fardu ain atau fardu kifayah yang memerlukan kepada istiqamah. Istiqamah adalah perbuatan dan amalan yang meliputi ketekunan dalam bekerja serta melakukan apa sahaja perkara baik yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Nak konsisten tak? Bila kita dah biasa buat benda tu sunat, insya-Allah bila datangnya bulan Ramadan esok dah tak ada masalah dah. Ya, hari pertama je rasa macam letih sikit. Masuk hari kedua, ketiga, keempat, tak ada apa dah. Kan? Tambah kalau dulu saya duduk asrama, sekolah asrama, sekolah agama kan. Bulan Ramadan ni, budak-budak ni kawan-kawan lah. Saya kan, petang-petang main bola.
macam biasa. Cuma tak minum air je lah. Main bola macam biasa, turun padang lah. Garang dekat maghrib kan balik mandi-mandi baru pergi beratur kat dia orang makan. Baru pergi makan. Kan? Ya. Sebab benda dah biasa buat. Jadi pada dia bukan satu benda yang berat lagi dah. Sebab memang dah biasa buat benda tu dah. Berasal dari perkataan bahasa Arab istiqamah yang bermaksud tetap teguh mengikut satu jalan atau dengan kata lain konsisten dalam tindakan berdasarkan satu panduan. Manakala makna istiqamah secara khusus menurut Islam dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sendiri dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dengan katanya, berkata para ulama bahawa makna istiqamah adalah sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah istiqamah yang diberikan penekanan oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dalam Islam masuk istiqamah ialah kita patuh pada perintah Allah dan taat perintah Allah secara konsisten dalam perkara agama lah, kan? Daripada pengertian ini dapat dirumuskan unsur-unsur utama istiqamah ni apa dia? Yang pertamanya berpegang teguh pada akidah yang benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada sembang akidah-akidah yang lain. Ya? Tak payah bicara yang tu. Sebab Rasulullah sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ialah mereka yang menjadikan Quran dan juga hadis Nabi SAW sebagai rujukan utama dan ikut yang tu. Ya? Baru dia turun pada yang lain. Ijma' ulama, qiyas, istisal dan muratalah lain. Pertama Quran dan Sunnah. Dia tak ubah pun. Tapi yang lain selain pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia tak jadi macam tu. Ya, dia pegang pada imamah lah, dia pegang pada ketua dia lah, dia tak jadi macam tu. Ya, sebab tu lah kenapa Rasulullah sebut 73 golongan yang akan masuk neraka, satu saja yang akan masuk syurga. Inilah pada semua orang Islam. Ya, sebab akidahnya berbeza. Dia bukan berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga tak perlu kita declare. Kalau kita istiqamah betul mengikut apa yang diarahkan dalam Quran, yang ditunjukkan oleh Nabi, diterangkan oleh para ulama-ulama muktabar, insya-Allah selamatlah. Ya. Insya-Allah dikirakan selamat. Yang keduanya istiqamah juga melaksanakan tuntutan syariat Islam berpandukan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, buat satu perkara tu rujuk, tally tak tally dengan Al-Quran, tally tidak dengan sunnah Nabi SAW. Baik dalam perkara ibadah khusus, ibadah umum, tamanya. Ya, tetap buat. Sama tak seperti mana yang Rasulullah nak? Kan? Sama tak sama? Yang ketiganya, mempunyai prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah atau goyah. Kan? Kita dah pegang pada akidah yang benar, makanya kita tak risau lagi dah. Bila mari apa saja bentuk ancaman pun, kita tetap konsisten, istiqamah dengan pegangan kita. Sebab apa? Sebab bila mana pegangan kita ni bersumberkan Quran dan Sunnah, insya-Allah selamat. Kan? Confirm selamat dah. Ya. Yang keempatnya, tidak terpengaruh dengan da'iyah dan godaan hawa nafsu dan syaitan. Apa tu saya kata tadi? Kalau sebelum Ramadan kita dah biasa konsisten kita buat puasa sunat, ya, konsisten buat ibadah solat-solat sunat. Jadi bila masuk Ramadan nanti pun tak adalah rasa benda berat. Kan? Sebab apa? Datang godaan lapar ke, datang apa sih betul kan, kita dah tak ada apa pun. Sebab dia biasa buat. Macam saya sebut tadi tak. Mata duduk asrama dulu, petang-petang main bola macam biasa je lah. Sebab benda puasa ni memang bukan satu benda berat. Kan? Jadi tak ada masalah pun. Yang kelimanya, tidak tunduk pada tekanan demi melaksanakan tanggungjawab dan mempertahankan kebenaran. Ya, bila mana dia dah pegang pada satu pegangan yang benar, dia tak goyah lagi dah. Dalil Al-Quran dan hadis dalam surah Fussilat ayat ke-6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi,
So bagi tahu pada kita umatnya bahawasanya sesungguhnya aku tu Nabi lah, ya, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, ya. Qul innama ana basyarum mislukum, aku pun manusia macam kamu lah. Ada waktu lapar, ada waktu mengantuk, ada waktu ya hati senang, ada waktu susah hati, macam lah. Cumanya bezanya Nabi dengan kita ialah ya yuha ilayya, aku ni diberi wahyu. Itu beza kita dengan Nabi. Walaupun Nabi tu manusia tak, ya. Setengah orang dia pandang macam ni, alah Muhammad pun manusia lah, dia pun sama macam kita lah, dia pun kena betul-betul. Memang lah, memang sebab Rasulullah tu manusia. Tetapi kena ingat Rasulullah tu diberi wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tak cakap ikut hawa nafsu macam kita. Kita kalau marah ke orang, habis semua benda keluar. Tapi tang kita suka ke orang, kita puji melangit, melambung-lambung tak? Itu kita. Tapi Nabi SAW bercakap berdasarkan wahyu. Apa yang diwahyukan itu yang baginda cakap, bukannya ikut hawa nafsu baginda. Ya, itu beza kita dengan Nabi SAW. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Ya, annama ilahukum ilahu wahid. Maka pada perintah Allah, maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus. Fastaqimu ilaihi, ya, beristiqamahlah kamu atas jalan Islam yang benar ini, yang membawa kepada mencapai keredaannya, keredaan Allah SWT. Serta mohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Ya, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Ya, kenapa kita kena selalu minta ampun? Sebab dosa ni dia tak sampai ke rumah kita macam bil telefon. Dululah sekarang orang tak pakai bil dah. Ya. Dia tengok apa saja bil bulan meninggi ni. Dia telefon kawan dia kat Indonesia. Dia telefon patutlah mahal. Jadi kita boleh tahu apa kita buat kalau sampai bil lah pada kita tak. Dosa ni aku buat, dosa ni aku buat. Jadi kita boleh settle. Tapi masalah kita tak tahu. Dan kadang-kadang kita tak sedar pun yang kita sedang buat dosa. Tak sedar. Sebab tu dah kita kena sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Orang yang mensyirikkan Allah ni memang betul-betul orang yang malang, kan? Begitu. Rugilah orang yang mensyirikkan Allah ni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan satu perkataan yang mana aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selainmu. Maka Nabi SAW menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Bila kita beriman pada Allah, maka kita konsisten dengan keimanan kita itu. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-38. Khulafa ar-Rasyidin khalifah selepas Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam memiliki pengertian tersendiri tentang istiqamah. Ya, kata 4 khalifah ni tentang istiqamah. Apa kata 4 khalifah ni? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa istiqamah adalah perilaku seseorang yang tidak menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya atau tidak berbuat syirik. Ya, tidak merosakkan amal ibadah dia. Macam dalam bulan Ramadan, Rasulullah pun sebut kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wa 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala puasa pun bagi dia, melainkan dia cuma dapat lapar dan dahaga. Kenapa dia dapat lapar dan dahaga? Sebab lidahnya tak puasa. Duk ngumpat orang, duk ngata orang, duk fidah orang dalam bulan puasa. Matanya tak puasa, duk tengok aurat orang. Kan? Telinga tak puasa, duk dengar umpatan orang. Duk dengar orang duk fitnah orang dalam bulan Ramadan. Jadi dia pahala Ramadan dia tak dapat. Dia cuma dapat lapar dan dahaga sahaja. Ya. Jadi tak ada pahala. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memberi pengertian bahawa istiqamah sebagai satu perkara yang harus bertahan pada satu perintah
dan tidak melakukan satu apapun yang dilarang. Macam tadilah dalam hadis juga sebut, bila mana kita dah istiqamah dengan agama, peganglah agama sungguh-sungguh. Rasulullah beritahu, gigitlah sunnahku dengan gerahammu. Gigit, pegang sungguh-sungguh ajaran Nabi SAW ni. Yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa istiqamah artinya ikhlas. Mula-mula satu amal ibadat, apa saja kita buat, dia susah sikit nak datang ikhlas. Dia perasaan tu bercampur baur. Kita first time datang masjid, tak pernah mari masjid, perasaan tu macam-macam. Orang jeling kita pun kita perasan orang tu perli kita. Orang tu berbisik kat sana pun kita perasan orang tu mengumpat kita. Kita yang perasan. No. Tapi bila kita konsisten datang, hilang semua perasaan ini. Hilang perasaan ini semua. Kan? Tak adalah perasaan kita tengok orang pun macam kita bersalah tak. Sebab kita dah konsisten datang. Dan di situ akan datang lagi ikhlas. Dia akan masuk kemudian. Kan? Kadang-kadang amalan yang mula-mula kita buat mungkin sukar sikit nak ikhlas. Tapi bila kita konsisten, kita istiqamah, insya-Allah ikhlas tu akan datang sendiri. Kata Sayyidina Ali pula bin Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifah terakhir Khulafa Ar-Rasyidin ini, menyebutkan bahawa istiqamah berarti melaksanakan kewajipan yang diperintahkan Allah SWT. Kan, itulah konsisten. Perintah solat, kita solat tak tinggal-tinggal. Perintah puasa, kita puasa tak tinggal-tinggal. Kan? Istiqamah dalam semua, terutama perkara fardu. Kan? Keterangannya, beristiqamah dalam suatu amalan kebaikan membawa banyak manfaat kepada pelakunya, termasuk meningkatkan potensi dirinya dalam satu perkara. Contohnya, seorang pekerja yang istiqamah dan tekun dalam tugasnya akan menjadikannya seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, dapat mengawal gangguan emosi dan perasaan seperti kecewa atau putus asa, serta menzahirkan tingkah laku yang positif. Selain itu, terdapat beberapa lagi tanda-tanda orang yang beristiqamah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Uthman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khabawi di dalam kitab Durratun Nasihin, iaitu seperti sentiasa memelihara solat 5 waktu. Solat fardu lah, kata Syekh Khabawi tadi ni. Sentiasa memelihara lisan daripada perkataan jahat. Jaga. Istiqamah tidak bercakap benda yang jahat-jahat. Sentiasa menghindari prasangka buruk, tidak menghina sesama saudara, sentiasa bersederhana dalam semua keadaan, sentiasa berinfak, infak di jalan Allah SWT, sentiasa melihara pandangan daripada maksiat, tidak membanggakan diri, tawaduk lah, tidak bangga diri lah, tak sifat tawaduk dalam diri, dan sentiasa berpegang teguh dengan akidah yang betul. Bagi memastikan istiqamah tercapai, maka kita perlu melalui 3 tahap nak dapat peringkat istiqamah ni. Yang pertama, iaitu istiqamah hati, iaitu keadaan di mana kita sentiasa teguh mempertahankan kesucian iman dan memelihara hati daripada perkara syirik, menjauhkan diri daripada sifat-sifat tercela seperti riak, dan menyuburkan hati dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas. Dalam keadaan ini, istiqamah hati mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap perkara yang membawa kepada kebenaran. Hati mau cantik dulu. Lepas tu tadi kita sebut banyakkan istighfar sebab nak bersihkan hati. Bila hati kita dah bersih, dah cantik, insya-Allah mudah perkara-perkara ibadah ni kita nak buat. Yang keduanya istiqamah lisan, lidah kita lah, iaitu memelihara lisan dan tutur kata kita daripada ungkapan cela dan sentiasa berkata benar, jujur, tidak berpura-pura, tidak bermuka-buka dan tidak berdolak-dalik, seiring dengan tindakan yang dilakukan. Tahap kedua ini ada pada orang yang beriman yang berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah SWT. Jaga lisan kita, jaga lidah kita. Bukan sekadar bulan Ramadan kena jaga lidah ni, sepanjang hidup kita pun. Sepanjang hidup ni. Terutama kalau perkara itu melibatkan perkara fitnah tak. Jangan buat. Yang ketiganya, tahap istiqamah perbuatan, iaitu yang merangkumi ketekunan kita dalam melakukan amalan dan tahu apa saja usaha
untuk mencapai kejayaan yang diredai Allah SWT, sehingga menghasilkan sikap dedikasi dan konsisten tanpa timbul rasa cepat kecewa, lemah semangat atau putus asa. 3 elemen ni penting. Hati kita yang pertama, lisan kita, lidah kita kena jaga. Sebab kadang-kadang lidah kita ni bila bercakap ni, kadang benda tu datang balik pada kita. Yang ketiga, perbuatan kita. Buktikan dengan perbuatan kita buat. Lakukan tak, nampak kat situ. Baru datang konsisten istiqamah dalam diri. Pengajaran hadis ini yang pertamanya, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam kehidupan seharian dan dalam beribadah. Sebagai manusia maksum yang dosa-dosanya telah diampunkan Allah SWT, walaupun di siang harinya sibuk dengan urusan bermasyarakat dan negara, namun baginda Nabi SAW masih mampu untuk beribadat di malam hari dan memohon keampunan daripada Allah SWT. Nabi SAW dalam ibadah memang konsisten. Puasa ke, solat ke, konsisten dalam sepanjang hidup baginda. Lepas tu kata dalam bulan Syakban tadi tak, ya, Rasulullah kata banyak puasa ya. Tak, maka kita pun dalam bulan Syakban ini, ya, untuk persiapan menghadapi Ramadan, latih-latihlah diri kita ni. Lidah ni banyakkanlah berzikir. Kan? Banyakkan berzikir, banyakkan buat ibadat-ibadat sunat. Kan? Supaya benda tu datang esok kita rasa seronok, masuk bulan Ramadan tak rasa berat. Dan benda ni kita jangan bermusim. Baca Quran katakan, bulan Ramadan je rajin buat tadarus. Habis dia bulan Ramadan, tutup Quran simpan. Esok buka balik Ini nak bukan Ramadan ni, baru dia cari balik. Quran tu dah berabuk dah pun. Dia lap balik. Untuk apa? Sebab nak baca bulan Ramadan nanti. Bukan. Quran tu kena sentiasa baca. Mungkin tak sebanyak dalam bulan Ramadan. Mungkin dalam bulan Ramadan dia baca 10 muka surat contoh. Kan? 10 line katakan dia baca. Mungkin dalam Ramadan satu hari satu line. Tak ada masalah. Yang penting buat. Walaupun satu muka surat, walaupun 10 ayat, walaupun 5 ayat, walaupun 2 ayat. Yang penting tiap-tiap hari. Itu kata istiqamah. Tak boleh banyak sikit. Yang penting buat. Itulah amalan yang Allah Ta'ala suka. Kita bulan Ramadan ni bukan main lagi puluh nak. Habis Ramadan dah tak ada dah. Sebab pada kita, aktiviti tadarus Al-Quran hanyalah aktiviti dalam bulan Ramadan. Kan? Luar tak ada. Tak. Luar di bulan Ramadan memang tak ada tadarus dah. Sebab apa, bulan Ramadan je lalu orang buat dah. Di luar bulan Ramadan, bacalah Quran sendiri. Kan? Tak boleh banyak, baca sikit. Kan? Bila kita dah mula baca, insya-Allah akan datang. Practice make perfect. Kan? Bila selalu kita baca, insya-Allah kita akan lancar. Kan? Yang keduanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk mengajarkan kepada kita supaya hidup dengan cara yang mudah. Reda dengan apa yang ada serta beribadat dengan cara yang tidak memberatkan. Rasulullah kata, buat benda sikit-sikit tak apa, yang penting konsisten. Yang ketiganya, Rasulullah SAW amat bersederhana dalam kehidupan. Baginda Nabi SAW tidak menyediakan tempatnya khusus dan indah untuk beribadah. Pakai tikar tamar je tak? Dengan tamar je, pohon tamar, daun tamar buat tikar kan. Tak adalah permaidani sejadah yang tebal-tebal macam hari ni tak. Sujud atas dia dah tenggelam, hidung-hidung tenggelam. Mata pun tenggelam, punya tebal tiada yang boleh kat Mekah kan. Orang murah balik lah, tebal lah. Tapi Rasulullah atas tikar ni kan. Atas tikar tamar ya. Menggunakan tikar yang diperbuat daripada pelepah kurma yang juga digunakan pada waktu siang sebagai tempat alas duduk, dan di waktu malam dijadikan dinding untuk baginda Nabi SAW jadikan penghadang untuk solat malam. Sebab tu satu ketika Sayyidina Umar datang rumah Rasulullah. Ketika itu Rasulullah tak pakai baju lah. Kan? Nampak kesan tikar di belakang. Petak-petak kan? Tikar kan petak-petak. Kita pun sama lah, tidur tikar mengkuang sama juga. Petak-petak belakang, nampak belakang. Menangis Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, engkau Nabi. Ya, engkau ni Presiden Madinah. Engkau ni Khatimul Anbiya alhamdulillah. Tapi macam ni engkau punya menangis dia. Sebab pada dia tu Allah sepatutnya Rasulullah ni bukan macam ni. Bukan macam ni. Rasulullah bukan macam ni. Sebab Rasulullah tu satunya Nabi. Keduanya Presiden Madinah. Penutup segala Nabi. Penghulu segala Nabi. Betul saya minta maaf cakap tuan-tuan. Minta maaf cakap. Minta maaf dulu. Yang isu yang baru ni. Yang kata Maula Amin datang ke Malaysia tu. Tak pakai celak tu. Tak. Saya masa sebelum dia datang tu. Saya kata macam ni je.
Kalau Nabi, dia mengaku dia cicit Nabi lah. Tak? Tak apalah dunia ni lah. Kalau Nabi jumpa dia ni, saya rasa Nabi bertampar dia. Memang kena makan penampar dengan Nabi. Cicit aku macam ni. Aku yang Nabi pun tidur atas tikar mengkuang tau. Aku yang presiden pun, presiden Madinah pun aku tidur macam ni kan. Apa saya kata? Kan? Macam ni cik Nabi. Kan? Mujur dah disahkan scam kan. Apa tak? Betul tak? Tu kita kata tak? Kita datang, betul ke macam ni? Tak kena langsung. Ya? Dengan sifat Nabi ni. Bawa pula disanjung-sanjung. Satu lagi saya sebut. Rasulullah kata apa? La taqruni kama atatan an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kau sanjung aku. Jangan kau puja-puja aku. Itu Nabi yang cakap. Seperti mana orang Nasrani, mereka menyanjung Nabi Isa. Mereka mendewakan Nabi Isa. Jangan buat macam tu pada aku. Agak-agak kepada Nabi macam mana? Kerana Nabi bercakap macam tu. Kan? Nabi pesan pada umat. Jangan kau sanjung-sanjung aku. Jangan nak berlebih-lebih pula. Seperti mana orang Nasrani buat pada Isa alaihissalam. Jangan buat macam tu. Tetapi, Allah kata apa? Walakin quli Abdullah atau Rasulullah. Tetapi panggillah aku dengan perkataan hamba Allah. Abdullah, hamba Allah. Ataupun kau panggil aku dengan Rasulullah, utusan Allah. Jangan lebih-lebih. Kalau orang yang dia faham, dia menghayati hadis Nabi, dia akan tahu. Dia tengok kes isu macam ni, dia akan tahu ni scammer punya geng ni. Sebab tak begitu sifat Nabi. Memang bukan begitu. Apa lagi saya beri contoh tuan-tuan? Satu hari, Sayyidatina Fatimah datang jumpa Rasulullah ketika lepas perang. Rasulullah bawa balik harta rampasan perang yang banyak, bawa balik tawanan yang banyak. Sayyidatina Fatimah datang duduk menyelit tepi. Duduk tengok Rasulullah tengah bahagikan harta ghanimah. Ni saya nak bagi tahu, nak bagi clear kat tuan-tuan isu pasal maula tu. Nak kena kasih clear sikit. Ya. Ini anak Nabi sendiri. Dia datang terjenguk-jenguk. Rasulullah perasan dia datang. Tengok dia. Rasulullah dah tahu. Dah selesai bagi. Habis dah bagi, Rasulullah tengok Fatimah dah tak ada. Rasulullah pergi rumah Fatimah. Rasulullah tanya, tadi aku nampak engkau waktu duk bagi harta ghanimah tadi. Engkau nak apa tu? Tadi saya nak minta seorang hamba. Nak minta seorang. Sebab ya, Rasulullah layak menerima ghanimah. Tapi Rasulullah tak layak terima sedekah. Rasulullah tak layak terima zakat. Jadi dia kata, aku nak satu lah. Maka, kenapa? Sebab kerja rumah banyak lah. Nak kena buat tu uli tepung lah, nak masuk baju lah. Kita uli tepung tuan-tuan, makan macam zaman sekarang, pakai blender, dah ada siap oven, ada pressure cooker, senang. Dulu betul-betul kena uli tu, kena giling tu, kan? Jadinya bila macam tu, Allah kata apa? Bila mana Sayyidatina Fatimah minta hamba seorang, tawanan untuk jadikan hamba ni, untuk bantu kerja-kerja rumah dia. Allah kata apa? Tak payah. Cukup kau amalkan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Kau amalkan yang ni, ringan kerja kau. Tu dia disebut nama dengan tasbih Fatimah yang kita baca wirid selalu tu. Kan? Jadi agak-agak macam mana tuan? Anak dia sendiri minta pun dia tak bagi kan tuan? Takat cicit macam ni kan? Boleh pula mewah-mewah. Kan? Satu lagi, kena bagi clear lagi satu. Apa kata Rasulullah? Lau sarqat Fatimah binti Muhammad la qata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Aku ni bapak dia, aku akan potong tangannya, bukan orang lain. Maksudnya apa? Tidak ada keistimewaan pun. Walaupun dia anak Nabi, engkau buat salah, kau tetap salah. Tak ada apa-apa keistimewaan pun. Jadi bila saya sebut hadis-hadis ni tuan-tuan, fikir-fikir balik lah tentang isu tu lah. Ya, itu dia kata, kali pertama saya tengok dia datang, kata, dia ni, kalau Nabi hidup dalam sekarang ni, mau kena makan penampar dia ni. Memang makan penampar ni. Engkau telah mencemarkan, kalau kau mengaku, dia mengaku dia cik Nabi yang ke-38. Dia mengaku kan.
Kalau betul, memang akan melampau lah. Engkau telah melakukan Rasulullah. Rasulullah bukan macam ni. Tak. Tapi sebab orang yang taksub dengan dia, sanjung-sanjung dia, jadi asal itulah. Bila taksub, dia tak gunakan ilmu untuk menilai, tapi dia gunakan emosi. Takkan nak bohong kot. Tu muka-muka Arab tu handsome. Takkan nak bohong. Itu masalah kita. Kita tidak menilai sesuatu dengan ilmu, tetapi menilai dengan emosi. Dengar orang cakap kan? Biar tanya bukti, ada mana? Dia tak boleh tunjuk. Sebab benda ni rahsia lah. Ini tak boleh tunjuk orang, bahaya. Macam tu. Itulah skamer kan? Itulah skamer. Ya? Jadi yang keempat, perbuatan Rasulullah melaksanakan solat sunat pada malam hari telah menyebabkan ramai sahabat berhimpun untuk mengikutinya. Dia berkata yang kata bulan Ramadan ni, untuk memalingkan daripada anggapan wajib oleh para sahabat, lalu Rasulullah SAW memberikan arahan dan panduan beribadat, iaitu lakukanlah sekadar yang mampu dan tidak diberatkan agar tidak berasa jemu dalam beramal. So kata jangan. Ya, supaya apa? Tak jadikan wajib benda ni. Macam solat tarawih tu lah. So bimbang takut jadi wajib, makanya so tak buat pada malam ketiga tu. Padahal dia sunat. Ya. Yang kelimanya, amalan yang paling baik dan dicintai oleh Allah Taala ialah amalan yang dilakukan secara berterusan, istiqamah, biarpun sedikit. Ya, tak banyak, sedikit. Yang penting tiap-tiap hari kita buat. Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahumma thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Fussilat ayat 30. Dan surah ayat yang ke-31 pula, surah Fussilat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat, dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu. Jadi di dunia ni tahan dulu ya nafsu ni. Nafsu ni tahan dulu. Teringin nak buat benda ni, teringin nak makan benda tu, teringin nak minum air ni, sabar sekejap. Sabar. Ya. Sebab apa? Sebab orang yang beroleh pada hari akhirat ini akan diberikan apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatkannya. Tengok, di dunia tak dapat, nak buat benda tu tak boleh, tertahan nafsu, tak ni tak boleh, tak apa. Sabar kejap. Di dunia ni, lepas ujian ni, di akhirat esok, buatlah kau nak buat apa. Masuk syurga itu, if'al ma syi'tum, buatlah apa kau nak buat. Ya, yang penting, di dunia kena bersabar. Banyak pantang larang dia. Kesan istiqamah, amalan yang dilakukan secara istiqamah, walaupun dilaksanakan secara sedikit pada tiap-tiap hari, adalah lebih baik daripada melakukan amalan secara banyak, tetapi pada masa yang tertentu, bermusim. Baca Quran bulan Ramadan je. Habis Ramadan, habislah Quran. Tak boleh tuan. Kita kena ubahlah cara tu, cara kita ubah. Kita boleh membuat perbandingan dan melihat sendiri kesan dalam istiqamah pada tindakan alam. Umpamanya, tengok bagi analogi sini. Setitik air yang terus-menerus menitik di atas batu, lama kelamaan ia akan melekukkan batu tersebut. Tengok, air setitik je, lekuk atas batu yang sama, di tempat yang sama, dalam tempoh yang lama. Batu yang keras pun boleh lekuk. Akan tetapi, jika banjir yang berlaku hanya sekali-sekala, tidak akan dapat memberi kesan pada batu tersebut. Oleh yang demikian, cara untuk merancang perubahan dan meneruskan proses istiqamah dengan supaya berkesan di hati ini ialah, yang pertamanya, sentiasa istiqamah dan berazam untuk mengekalkan amalan-amalan kebaikan dan yang fardu dan sunat.
Kedua, berpegang teguh kepada akidah yang benar, iaitu dengan meninggalkan dosa-dosa besar, menjauhi syirik, perkara-perkara maksiat dan mengekalkan ketaatan. Ketiga, menyucikan hati dengan menghayati sifat syukur di atas segala kurniaan Allah SWT selama ini, di samping melatih diri supaya selalu mengingati kebesarannya dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Keempat, untuk mendapatkan istiqamah ni, melazimi pakaian takwa dan patuh syariat. Yang kelima, sentiasa tabah ketika menghadapi ujian, cabaran dan dugaan dalam hidup, menerusi sifat sabar. Sabar dapat meningkatkan mutu ibadah dan akhlak terpuji. Kesimpulannya, amalan secara istiqamah mengajar kita agar sentiasa merasakan nikmat beramal, kerana setiap amalan yang dilakukan dengan hati dan jiwa, ianya akan mendatangkan ketenangan, rasa lazat dan nikmat. Yakinlah dengan beristiqamah dan berpegang teguh pada jalan Allah SWT, niscaya kita akan mendapat rahmat daripada Allah SWT di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ramai di antara kita yang tidak mengetahui bahawa betapa besarnya fadilat bagi sesiapa yang beristiqamah di dalam amalannya. Amalan yang dilakukan bukan atas dasar istiqamah, kebanyakannya lahir daripada semangat yang hanya bersifat sementara, bukan lahir dari hati. Yang ketiga, segala kebaikan atau amalan termasuk pekerjaan dan perkhidmatan yang dilakukan hendaklah dalam istiqamah, dengan menghindarkan segala sifat-sifat mazmumah seperti malas, putus asa, semangat yang seketika ataupun hangat-hangat di ayam, dan mudah luntur kerana ia boleh menafikan maksud dan matlamat istiqamah. Dan yang keempat, kalimah istiqamah memang mudah diucapkan, tetapi dari segi pengamalannya untuk menjadikan seseorang itu istiqamah lebih sukar daripada apa yang dibayangkan. Perlu usaha gigih dan hati dan jiwa yang kental serta ikhlas agar ia mampu menjadikan seseorang Muslim itu kekal istiqamah. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas pada tajuk yang ke-10. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-11, iaitu bersatu padu.